Hai, Assalamualaikum dan apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap hari ini awak semua sihat sejahtera, okey? Okey, so hari ini kita akan sambung topik yang kita belajar pada minggu lepas. Iaitu, siapa yang ingat kita dah masuk bab 3. Iaitu hari ini kita akan sambung 3.1.3 iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu akan menunjukkan awak satu video untuk awak semua tonton dan awak perhatikan video ini betul-betul, okey? Maconya, handsome-nya. Inilah lelaki idaman saya. Dia datang. Macam dah yang senandung. Mukanya putih, tangan hitam. Jangan risau, ku lelaki Herb Lotion Putih Susu. Cuba dulu, baru tahu. Dapatkan segera produk di Herb setelah lari. Okey, siapa yang faham video tadi? Okey, kalau awak perasan video tadi, video Alif Syukri kan, yang sedang mengiklankan produk beliau. Okey, dan juga ada tagline. Tagline dia apa? Okey, di Herbs Telajak Laris kan? Okey, jadi di bawah topik ni kita akan belajar apa kaedah reka bentuk periklanan ni. Apa yang ada iaitu pertama matlamat, kedua penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan, merasan dan juga gambar pegun. Yang ni saya akan terangkan selepas ini. Kemudian kita akan belajar juga media pengiklanan. Apa media pengiklanan tu? Okey, bawah media pengiklanan ni ada media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Okey, seterusnya. Tahukah anda setiap produk yang terhasil memerlukan pengiklanan? Okey, pengiklanan ni apa? Pengiklanan ni merupakan sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar yang tidak bersifat peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Okey. Seterusnya adalah tujuan pengiklanan. Okey, tujuan ni ada 3. Pertama adalah mempromosikan produk, yang kedua adalah memperkenalkan produk, yang ketiga adalah meningkatkan jualan produk, perkhidmatan atau idea. Okey, kita akan lihat apa yang ada dalam kaedah reka bentuk periklanan ni. Okey, yang pertama adalah matlamat produk. Iklan yang menggunakan matlamat produk yang sangat terperinci dan lengkap. Okey, untuk matlamat dia adalah untuk memperkenalkan produk kepada pengguna lah. Okey, pengeluar secara lazimnya dia menggunakan kaedah reka bentuk periklanan ni bagi memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, seperti yang awak dapat lihat di sini, dia bagi tahu, okey, dia cakap air kotak ni mempunyai protein. Okey, otot akan jadi lebih kuat, tulang pun akan jadi lebih kuat kalau kita minum air susu ni. Okey, dia bagi tahu ciri-ciri ataupun keistimewaan yang ada pada produk tersebut. Itu adalah matlamat bagi produk. Okey, seterusnya adalah penyampaian fakta. Okey, apa ciri-ciri untuk reka bentuk periklanan bagi penyampaian fakta ni? Adalah untuk iklan ni menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Lazimnya fakta yang disampaikan berkaitan fungsi seperti penggunaan dan pengendalian produk. Okey, boleh tengok di sini. Di sini beritahu label. Okay, dan sebenarnya benda-benda ni adalah untuk meyakinkan pengguna supaya rasa selamat, rasa boleh benda tu selamat untuk dimakan dan juga digunakan. Okey. Seterusnya adalah demonstrasi. Okey, demonstrasi ni adalah untuk tunjuk kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan sebenar dan juga dirakam dan ditayang di media massa atau secara langsung kepada pengguna. Okey, contohnya yang biasa awak lihat adalah contohnya dalam biasanya MH High ada kan ditunjuk program masak-masak. Sebenarnya itu adalah untuk
mempromosikan produk. Okey, contohnya Adabi. Okey, Adabi. Sebenarnya dia nak mempromosikan produk Adabi mereka. Okey. Seterusnya adalah perbandingan. Okey, perbandingan produk dibuat dengan produk yang baharu dengan produk yang lama. Dan pengeluar ni dia nak cakap yang bahawa produk yang baharu dia buat ni adalah lebih bagus daripada produk lama. Jadi kita sebagai pengguna akan tertarik kalau produk baru tu adalah lebih menarik dan juga nampak lebih sedap daripada yang lama. Betul tak? Okey. Seterusnya adalah kiasan atau ibarat. Okey. Iklan kiasan atau ibarat ni dia menggunakan kiasan bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperolehi pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Okey, iklan ni sebenarnya dia mempengaruhi pengguna secara psikologi. Contohnya ke dalam gambar ni dia cakap harga sayur tidak turun tapi harga burger tetap turun. Okey, maknanya sini dia cakap dia psycho kita seperti dia menjaga kita punya kebajikan. Okey, dia buat macam tu supaya kita tertarik dengan produk dan makanan dia supaya kita beli dan juga kita nikmati produk dia. Okey, faham? Okey, seterusnya adalah kenyataan merangsang. Okey, kenyataan merangsang ni adalah pengeluar menggunakan kenyataan merangsang supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Okey, contoh dalam iklan ni dia beritahu rasa dahsyat, dia kata lepas dia kata 100% dijamin puas. Okey, maknanya kalau kita fikir macam mesti sedap gila ni kan. Okey, jadi mesti sedap sangat-sangat lah ni. Jadi kita akan pilih produk tu berbanding dengan produk, contoh label dia just bagi tahu nama produk saja, nama produk tapi tak ada rasa dahsyat 1% dijamin puas lah. Okey, kalau macam tu yang mana awak lebih pilih? Yang ada perkataan yang macam menarik awak ke ataupun yang biasa saja? Okey, mestilah yang ada perkataan macam yang iklan-iklan yang lebih over macam ni kan. Okey, seterusnya adalah gambar pegun. Okey, gambar pegun yang awak boleh biasa tengok adalah dekat dekat pasaraya. Iklan yang pamphlet ke apa panggil buku tu yang diberi dalam yang bila pasaraya buat promosi. Okey, gambar pegun ni tumpuan pada bahagian tertentu pada produk dan juga dipaparkan dalam media cetak. Okey. Okey, seterusnya adalah media pengiklanan. Okey, tahukah murid-murid perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan produk? Maksudnya di sini perantaraan. Contohnya kita dah buat edit kita punya iklan untuk produk kita kan. Tapi macam mana kita nak bagi pelanggan ataupun pengguna ataupun orang awam, masyarakat tahu produk yang kita buat tu macam mana? Okey. So sebelum tu kita ambil tahu dulu maksud media periklanan. Media periklanan ni merupakan saluran, cara atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Okey, media periklanan ni sangat penting untuk memastikan produk dikenali dan dipasarkan kepada pengguna. Media periklanan digunakan. Okey, media periklanan ni seperti contoh kalau kita tengok TV, lepas pada kita tengok drama kan, lepas tu ada iklan. Semua tu adalah perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan produk lah. Okey, media periklanan ni terdiri pada 3, iaitu pertama media cetak. Media cetak tu yang orang cakap benda fizikal. Okey, benda fizikal seperti benda fizikal macam benda yang boleh kita sentuh. Contohnya surat khabar, majalah, brosur, helaian edaran dan juga katalog. Okey, media elektronik pula terdiri pada televisyen, radio dan papan digital. Okey, media sosial pula semua orang tahulah yang ni, Facebook, IG, blog dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini.
Okey, kesimpulannya kita dah belajar kaedah reka bentuk periklanan yang mana terdapat matlamat, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan juga gambar pegui. Seterusnya kita belajar juga tadi untuk media periklanan yang terdiri daripada media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Okey. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini adalah periklanan ni sangat-sangat penting untuk semua pengeluar ataupun pengusaha yang mempunyai produk lah. Sebab kalau tanpa iklan orang awam ataupun pengguna seperti kita tak akan tahu wujudnya produk dia. Okey? Okey, selepas ni saya akan edarkan link. Seperti biasa, saya akan edarkan link dalam grup WhatsApp kelas awak dan awak mesti jawablah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.